Hello, kami dari kumpulan 2 ingin mempersembahkan etika dalam perspektif agama dan kepercayaan. Definisi agama merujuk kepada Dewan Bahasa dan Pustaka mentafsirkan bahawa agama merupakan satu asas kepada kepercayaan pada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintahnya atau kepercayaan pada sesuatu dewa. Di negara Malaysia, Perlembagaan Persekutuan 1997 dalam perkara sebelah telah memperuntukkan kebebasan beragama bagi setiap rakyat Malaysia. Kebebasan ini telah melahirkan penganutan pelbagai agama dan kepercayaan iaitu agama Islam sebagai agama majoriti, Kristian, Buddha, Hindu dan sebagainya. Objektif kajian terbagi kepada 3, iaitu yang pertama, mengkaji nilai dan etika yang boleh diterapkan dalam membangunkan sistem pengurusan di Malaysia. Yang kedua, mengenal pasti nilai dan etika yang wujud dalam ajaran Islam, Hinduism, Buddhism dan Kristian. Yang ketiga, yang terakhir ialah menganalisis persamaan yang wujud dalam konteks nilai antara agama Islam, Hindu, Buddha dan Kristian. Metodologi kajian pula terbahagi kepada 2, iaitu menggunakan platform Google dan platform WhatsApp untuk mendapatkan soal selidik. Menurut Zalika Adam dan Faridah Kasim dalam artikel Kemahiran Kerja Berpasukan, Etika dalam Pekerjaan dari Perspektif Islam, kerja berpasukan membolehkan kita untuk mengasah kemahiran seperti membuat keputusan, interaksi antara ahli kumpulan, cara untuk memimpin dan sebagainya. Bekerja dalam pasukan adalah selari dengan tuntutan agama seperti bekerjasama di samping dapat memenuhi keperluan sosial dalam bekerja. Menurut Hairul Nizam Wahid Abdul Razak dan Muhammad Ali Muhammad Noor dalam artikel Pembaharuan Pentadbiran untuk Pembangunan menurut Perspektif Islam, memerhati bahawa sistem pentadbiran awam di Malaysia daripada segi sejarahnya lebih banyak dipengaruhi oleh konsep pentadbiran yang berasaskan kepada sistem kolonial Inggeris. Oleh itu, sistem pentadbiran awam di Malaysia merupakan birokrasi warisan penjajah. Maka sistem pentadbiran agak berbau keinggrisan bukan sahaja daripada struktur dan cara bekerja dalam organisasi. Menurut pandangan Zainal bin Yang yang menulis jurnal yang bertajuk Pengurusan Awam, beliau memberi pendapat bahawa pengurusan mengikut sistem agama Islam merupakan satu faktor yang penting dan kunci penghayatan kepada sistem nilai dan etika kehidupan manusia. Jurnal ini juga menegaskan nilai dan etika dalam pentadbiran dan pengurusan dalam membimbing tingkah laku manusia untuk mencapai kebahagiaan sosial dan keselamatan rohaniah. Penulis jurnal juga menerapkan bahawa penerapan nilai murni, etika dan budaya kerja cemerlang berlandaskan kepercayaan agama adalah amat penting sebagai usaha untuk merealisasikan aspirasi negara. Mengikut Ahyu Nur Azilah binti Muhammad 2016 dalam artikel Kepercayaan kepada Tuhan, satu sorotan dalam kepelbagaian agama di Malaysia, menerangkan bahawa kepercayaan kepada Tuhan seperti yang ada di rukun negara adalah sangat penting untuk memastikan keamanan sebuah negara yang berbilang kaum dan beragama. Melalui kepercayaan beragama inilah akan menjadikan bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat. Pegangan agama juga dapat membimbing tindakan seseorang untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan jahat serta mengenali pahala dan dosa. Mardiana Nordin dan Hasnah Husin. Faktor lain adalah kerana agama merupakan jawapan kepada persoalan kehidupan yang sukar dijawab. Persoalan mengenai manusia dan hakikat diri, alam sekitar dan pengalaman ghaib yang tidak dapat dijangkau oleh akal fikiran yang kesemuanya boleh dijawab oleh agama. Menurut Abdul Suherman dalam artikel Konsep Pendidikan Etika dalam Kehidupan Beragama menurut perspektif Islam ialah kita harus yakin bahawa penanaman sikap budi etika akan tercapai dengan saksama hanya melalui pendidikan dalam
artian pembiasan yang tiada hentinya, sampai sikap itu menjadi darah daging yang tidak terpisahkan, yakni akidah. Pada bahagian D, soalan 1 menunjukkan bahawa sebanyak 100% responden setuju terhadap konsep ketuhanan dalam agama masing-masing. Ini menunjukkan bahawa setiap agama yang dilakukan berpaksikan terhadap konsep ketuhanan dalam kehidupan harian. Manakala 0% responden tidak bersetuju terhadap konsep ketuhanan, ini menunjukkan bahawa intipati agama amat menekankan konsep ketuhanan dalam setiap agama. Pada soalan kedua pula menunjukkan bahawa sebanyak 95.7% responden setuju bahawa semua agama mempunyai ajaran dan amalan-amalan tertentu. Manakala 4.3% tidak bersetuju oleh responden kerana setengah kelompok tidak mempercayai amalan tidak harus dilakukan dalam agama. Pada soalan 3 pula menunjukkan bahawa sebanyak 91.3% responden setuju terhadap konsep mempercayai hidup selepas mati dan balasan hari akhirat serta wujudnya syurga dan neraka dalam agama Kristian dan Islam. Manakala 8.7% responden tidak mempercayai konsep hidup selepas mati. Pada soalan yang terakhir iaitu soalan keempat, menunjukkan bahawa sebanyak 84.2% responden bersetuju terhadap agama Hindu dan Buddha mempunyai konsep kelahiran semula dan karma. Manakala sebanyak 15.8% tidak setuju akan konsep kelahiran semula ini. Reinkarnasi dan karma merupakan dua perkara yang diketahui dan dipercayai oleh ramai orang di dunia ini. Bagi soalan pertama bahagian D, hampir kesemua responden bersetuju bahawa setiap agama mengajar penganutnya supaya menerapkan nilai etika yang baik. Hal ini menunjukkan bahawa tiada agama yang mengajar penganutnya supaya berbuat jahat. Oleh itu, agama ini sangat penting untuk kita membentuk sifat-sifat yang baik di dalam diri kita. Bagi soalan kedua, lebih 80% bersetuju bahawa orang yang benar-benar mengamati agamanya akan sejahtera hidupnya. Hal ini kerana sekiranya agama mengajar kebaikan, masyarakat juga akan sentiasa adil, aman dan sejahtera. Masalah-masalah negara seperti jenayah dan masalah sosial juga akan berkurangan. Setiap agama di Malaysia mempunyai moral atau etika yang boleh dijadikan panduan dalam menjalani hidup bagi individu atau masyarakat. Malaysia terdiri daripada masyarakat berbilang bangsa dan bangsa-bangsa yang berlainan ini mempunyai budaya dan agama masing-masing yang mempunyai nilai-nilai murni dan etika yang baik. Setiap agama memberi nilai atau prinsip yang menggalakkan keharmonian dan perpaduan komuniti yang perlu diterap dalam masyarakat agar segala persekatan atau permusuhan antara kaum dan penganut agama dihindari. Segala nilai dan etika yang diamalkan oleh agama adalah sehaluan dengan prinsip pertama dalam rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan.